Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bertemu lagi dalam sesi PDPR kita yang pertama untuk minggu ke-8. Okey, kita akan memulakan topik bab 3 hari ini, iaitu kelestarian alam sekitar. Kalau kamu ingat, bab ni kita dah belajar dalam bab 4 kita 4. Okey, yang mana ada jejak karbon dan sebagainya. Okey. Okey, hari ini kita akan membincangkan mengenai kitaran hayat produk. Okey, apa yang kita nak belajar ni? Okey, di akhir pembelajaran, murid boleh yang pertama menjelaskan maksud jejak karbon ataupun carbon footprint. Okey, kita akan ulang balik apa yang kita belajar tahun lepas. Yang kedua, mencerakinkan produk yang digunakan dalam satu hari kehidupan seorang individu. Okey, seterusnya 3.13, mewajarkan tindakan yang perlu diambil, iaitu langkah tapak tangan carbon handprint bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam satu hari kehidupan individu. 3.14, berkomunikasi mengenai kitar hayat satu produk. Dan yang terakhir, menjana idea pengurusan yang cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian dalam sekitar. Banyak yang kita perlu belajar hari ni, tapi taklah sepanjang kelas yang sebelum ni lah. Maksudnya dia taklah banyak sangat nota dia, cumanya dia punya hasil pembelajaran ni agak banyak, sampai 5 lah. Ok, tak apa, nanti kita kongsi sama-sama. Ok, kalau kita tengok tahun lepas saya dah tunjukkan dah tapak kaki karbon ni, tidak? Oh maaf, dia hilang kelih hijau dia. Ok, kalau ikut tapak kaki ni warna hijau. Ok, dia ada apa yang kita bincangkan. Jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Ini yang kita bincang tahun lepas pada ada. Ini apa yang kita tinggalkan. Maksudnya apa yang kita buat jadi jejak karbon ataupun carbon footprint. Sisa buangan kita. Timbangan, pengangkutan, tenaga elektrik, gas, aktiviti persendirian, bahan api, air, pembebasan gas rumah hijau. Ini antara aktiviti manusia yang menyebabkan karbon dioksida dibebaskan ke atmosfera. Okey, yang antara aktiviti lah. Okey, jejak karbon. Okay, kajian jejak karbon bagi seseorang individu bermula dengan mencerakikan produk yang digunakan dalam sehari. Okay, dalam sehari kita guna banyak produk-produk ataupun bahan-bahan, okay, yang digunakan untuk memudahkan dan memberi sumber makanan kepada kita lah. Okay, sebagai contoh, peti sejuk merupakan satu produk yang digunakan sepanjang hari dalam kehidupan seseorang individu, bermula dari waktu bangun pagi sehingga waktu tidur. Okay, betul kan? Peti sejuk, dia kata setiap rumah ni dah ada peti sejuk. Peti sejuk adalah contoh. Okey, contoh penggunaan satu produk seharian yang mana menyumbang kepada jejak karbon. Okey. Timbangan karbon offset merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas karbon rumah hijau seperti penanaman tumbuhan hijau. Okey. Ada aktiviti yang kita menambah gas karbon dioksida, ada aktiviti yang mengimbangkan balik dengan menanam tumbuhan hijau. So yang tu dipanggil imbangan karbon. Bila tanam tumbuhan ni, dia akan menggunakan karbon dioksida sebagai proses penghasilan makanan dia. Okey. Jejak karbon bagi satu produk. Jejak karbon ataupun carbon footprint bagi satu produk merujuk kepada impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Okay, satu produk tu dia ada kitar hayat dia. Okay, dan bila cerita pasal jejak karbon, biasanya adalah impak negatif terhadap alam sekitar kita. Okay, disebabkan produk tersebut. Okay, kita akan tengok lagi nanti. Okay, tapak tangan karbon pula merujuk bagi impak positif terhadap kelestarian alam yang disebabkan
oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya. Jika kita tengok balik, tapak tangan karbon sepatutnya memang warna hijau. Macam ni. Okey, apa itu tapak karbon? Penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Itu tapak tangan karbon. Okay, kalau jejak karbon ni, penggunaan karbon dioksida dia dibebaskan. Okay, yang ni penggunaan bahan jejak karbon yang rendah. Okay, maksudnya dia bebaskan karbon, tapi karbon dioksida yang dibebaskan tu rendah nanti. Okey, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Produk yang dihasilkan tu boleh guna lama dan boleh produk yang dihasilkan tu cekap. Okay, bila cekap dia boleh tahan lama. Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Okay. Pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. So, tenaga yang digunakan tu kurang membebaskan gas rumah hijau dan dia mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Contoh dia macam motor kan. Motor kalau kamu guna banyak keluar asap, itu pengubah tenaga dia tak cekap. Kalau cekap dia tak keluar asap. Macam motor sekarang kan banyak dicipta dengan 4 stroke, 4 lejang. Kalau 2 lejang macam motor yang bunyi bising RX 125 semua tu dia keluar asap, yang tu tak cekap. Dia tak cekap residu apa? Cekap residu pembakaran dia. Bila pembakaran tak cekap, dia akan keluar asap. Okey, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar juga tapak tangan karbon. Penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Yang ni juga adalah contoh tapak tangan karbon. Okey. Penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Kita tengok. Bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Contoh dia, semen digantikan dengan kayu balak. Dulu banyak guna kayu balak untuk buat rumah kan. Sekarang ni banyak guna semen. Okay. Yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Okay, pemanjangan kitar hayat dan peningkatan kecekapan produk. Kita tengok contoh dia. Bateri yang boleh dicas semula dan panel suria merupakan produk kitar hayat yang dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Contoh dia, tengok sini, empangan. Okay, penyanaan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa hidroelektrik yang menggunakan sumber tenaga baru seperti air dan tidak membebaskan gas rumah hijau ke atmosfera. Ada negara dia guna nuklear membebaskan gas. Ada negara yang guna gas metana. Okay, dia membakar. Okay, pun menyebabkan terbebasnya gas karbon dioksida. Ada banyak gas-gas yang terhasil dalam penyanaan tenaga. Tapi Malaysia kita guna tenaga hidroelektrik yang mana kita jana dia dengan air yang kuat untuk memutarkan turbin. Jadi tak ada asap yang keluar. Bila tak ada asap yang keluar, gas karbon dioksida pun dapat dikurangkan untuk dibebaskan ke alam sekitar. Okey, ada produk yang pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Contoh dia, okay, kita buat konsep 5R. Reduce, reuse, recycle, reuse dan rot. So bahan-bahan yang kita boleh guna semula, kurangkan guna recycle kitar semula. Okey. Tidak menerima produk yang tidak diperlukan. So kita tak ambil. Produk-produk yang tak diperlukan kita tak guna. Mengurangkan kuantiti produk yang digunakan. Produk yang sedia ada dah tak perlu ditambah. Kitar semula produk. Guna semula produk. Dan memudahkan perebutan sisa melalui pembuatan kompos. Ni rot. Contohnya macam kotak ayak ke ataupun pembungkusan makanan, yang mana yang kita guna tu kita boleh mudah untuk dilupuskan. Macam plastik Tesco Giant sekarang ni dia mudah reput. Jadi bila dia mudah reput, dapat mengurangkan sisa yang dia terbebas ke udara tanpa perlukan kaedah pembakaran. Dia mereput sendiri. Okay.
penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam singki karbon. Kita tengok apa benda tu. Singki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Tengok pentingnya hutan dan pentingnya lautan. Yang ni dia tugas dia apa? Menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. Kalau kita tebang pokok banyak, singki karbon kita akan berkurang sebab tumbuhan dia menggunakan apa? Karbon dioksida. Bila dia menggunakan karbon dioksida, saya tidak langsung dapat mengurangkan karbon dioksida itu dibebaskan ke udara. Dia guna, dia menyingkirkan karbon dioksida daripada udara sebab dia guna karbon dioksida tu. Sama juga dengan lautan. Pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut. Itu dah melarut dan diserap oleh tumbuhan hijau dalam hutan. Karbon yang terkumpul dalam biogeosim juga dapat membantu pengurangan karbon dioksida dalam udara. So laut dia guna 30% karbon dioksida. Tumbuhan pun guna 20%. So tidak langsung yang terbebas ke atmosfera hanya mungkin 50 hingga 55% sahaja. Ni tengok karbon dioksida diserap ke lautan. Tuhan jadi laut tu ada kerja dia. Sama juga dengan hutan. Karbon dioksida ni diserap oleh tumbuhan hijau. Karbon dioksida dibebaskan ke tumbuhan. Tumbuhan digunakan untuk membuat produk kayu. Lepas itu diproses. Lepas penggunaan produk kayu ni dia dilupuskan dan sebagainya, dihancurkan, jadikan proses biogeosim, dan biogeosim dan produk karbon ni diubah kepada bahan-bahan lain dan tidak langsung dapat mengurangkan penyingkiran karbon dioksida ke alam sekitar. Penyingkiran dan penyimpanan karbon dioksida dalam segi karbon. Sentiasa jana kuasa ni dia membebaskan karbon dioksida, tetapi penggunaan semula oleh tumbuhan ni sentiasa berlaku. Baik. Kitaran hayat sesuatu produk. Kitar hayat umum bagi produk bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan, sama ada di kitar semula, cradle to cradle life, cycle of product, atau dibiarkan mereput, cradle to grave life cycle of a product. Sama ada kita boleh guna semula ataupun kita biar dia mereput. Ini dipanggil kitar hayat satu produk. Kalau kita guna semula, contoh macam botol ayak, kita guna semula. Ada bahan macam tisu, kita guna dan kita biarkan dia mereput. Contoh cradle to cradle life, ni kita semula mula daripada tumbuhan, ubah jadi kertas, ubah jadi bahan-bahan kayu, kotak, kerusi dan sebagainya. Kemudian pengangkutan, dibawa kepada penggunaan sebagai kertas kan. Bila akhir penggunaan dia dah buku dah rosak dan sebagainya, kita akan lupuskan. Dan lupus kita kitar semula kertas-kertas tu jadi produk yang baru. Mungkin jadi tisu, mungkin jadi kertas karbon warna coklat. Ada juga bahan yang penggunaan sumber yang sama, lepas pembuatan, pengangkutan, lupus, dan kita biarkan dia mereput dekat tempat pembuangan. Ini dua kaedah kitar hayat produk berlaku. Sama ada diguna semula, kitar semula, ataupun dibiarkan mereput. Yang mana lebih baik? Tentulah kitar semula. Sebab kalau dibiarkan mereput, habis macam tu saja dan penggunaan bahan baru akan bertambah. Pengurusan cekap bagi sisa plastik ke arah kelestarian dalam sekitar. Kita tengok ni tin, botol, bateri, kemudian ada cawan. Pada era serba moden ini, masyarakat perlu menguruskan sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Kita sekarang ni dah ada banyak maklumat, ada banyak perkara kan yang kita boleh tahu daripada internet dan sebagainya. Kita boleh menguruskan sisa-sisa plastik ni supaya kita dapat jaga alam sekitar kita yang semakin teruk. Contohnya proses kita semula. Upcycle merupakan satu idea pengurusan yang cekap digunakan untuk penghasilan produk plastik baru. Daripada botol plastik boleh jadi plastik baru. Kita tengok nanti, saya akan tunjuk satu contoh yang agak menarik. Mikroplastik dalam rangkaian makanan.
Menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada dalam organisma akuatik. Benda ni dia kecil, plastik ni dia hancur. Dia hancur tapi dia tak hilang terus, dia terampai dekat dalam laut. So dia anggap bahaya kepada hidupan akuatik. Sumber utama mikroplastik adalah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia, cat dan peralatan elektronik yang dibuang. Kadang-kadang dibuang, ada juga negara-negara yang dibuangkan benda-benda plastik ni dibuang ke dalam laut. So sangat bahaya kepada hidupan laut macam ikan, penyu dan sebagainya. So cara dia, banyak negara dia hantar ke negara lain bahan-bahan plastik ni untuk dilupuskan. Contohnya macam sisa plastik Kanada pernah dihantar ke Malaysia, tapi dah dihantar balik ke negara Kanada. Contoh. So ada juga negara yang dibuang dekat lautan Atlantik dan akhirnya dia terkumpul dekat lautan-lautan yang besar macam tu dan jadi makanan kepada hidupan akuatik. Kita tengok sekitar dia, mikroplastik dimakan oleh ikan, dimakan oleh larva. Dan apa yang berlaku, dia akan terlekat pada hidupan-hidupan cekerang macam kerang, siput dan sebagainya. Ikan pun sama, dia makan. Akhirnya manusia makan balik. Jadi yang akan berbahaya balik pada manusia sebab kita akan makan mikroplastik yang ada dalam ikan dan kerang tu. Sama juga kalau binatang kita tak makan pun, contohnya macam penyu. Penyu antara hidupan yang sangat terkesan dengan mikroplastik. Ada yang straw tersumbat dalam hidung, yang dia makan dia mati kan. Kemudian ada juga mamalia marin macam ikan paus, ikan jerung dan ikan anjing laut ni yang makan hidupan yang kecil macam penyu ni pun akan terlibat dengan makan mikroplastik ni. So dia sangat berbahaya kepada hidupan akuatik di laut. So jagalah, jangan sampai laut kita makin rosak disebabkan oleh mikroplastik ni. Okey. Disebabkan ini, kita tengok ada idea terbaru. Kita buang banyak plastik ke dalam laut. Jadi salah satu syarikat sukan terkenal, Adidas, dia telah memperkenalkan Adidas Parley. Adidas Parley ni apa? Dia salah satu syarikat yang pertama yang mengubah bahan-bahan laut kepada satu produk sukan, kasut, jersey dan sebagainya. Kita tengok. Marine plastic waste. Area Maldives, dia kutip semua sampah. Kemudian dia kumpul daripada geng-geng Parley, syarikat Parley ni, dan dia buat satu jaringan untuk mengumpulkan semua sampah-sampah ni. Kemudian dihantar kepada syarikat Parley untuk diproses. 6. Berkaji macam mana nak buat. 4 dulu, dia pecahkan dan pancokkan plastik-plastik tu, dan plastik-plastik tu akan diubah kepada benang-benang. Benang-benang polyester yarn ataupun dikenali sebagai Parley Ocean Plastic. Selepas benang-benang tu dibentuk, bolehlah buat kasut dan baju sebagainya. Dan akhirnya terbinalah satu produk yang Adidas Parley. Saat kita tunjuk video yang berkaitan. Adidas makes over 400 million pairs of shoes every year. Manufacturing that many shoes requires a lot of resources. But constantly creating new materials isn't great for the environment. So Adidas is turning to a different source. Yes, Parley. Kutip botol-botol ini terbuang dekat laut. Experts predict that in 30 years there will be more plastic in our oceans than fish. And one study estimates that 90% of seabirds have consumed some form of plastic waste. All that pollution on beaches and in the ocean is harmful to both marine life and humans. So Adidas is trying to stop some of that plastic before it reaches the ocean. In 2015, Adidas partnered with the environmental organization Parley for the Oceans. Their goal?
to turn marine pollution into Macam mana sportswear. plastik ni And they've dia made huge progress. In 2019, Adidas expects to make 11 Belas million juta pairs of shoes with recycled ocean plastic. tan That's more than plastik double dibuang. what it made in 2018. Adidas says the sebagainya. partnership has prevented 2,810 tons of plastic from reaching the oceans. But how are these shoes made? It all starts at the beach. Parley and its partners collect trash from coastal areas like the Maldives. The waste is then sorted, and the recovered plastic is sent to an Adidas processing plant. Adidas uses Waktu tu plastic dia bottles that contain dihancurkan polyethylene menjadi, terephthalate, or PET. And ni if it's ada something PET, Adidas can't use, like Ethylene. caps and rings, those get sent to normal recycling facilities. The processing plant crushes, washes, and dehydrates the waste, leaving nothing but small plastic ada flakes. pancok kan. The flakes are Produk-produk heated, plastik dried, tu. and cooled, then cut into small resin pellets. Normally, Macam polyester is warna made dah from kan, petroleum, but Adidas melts these pellets to create a filament, which is spun into what they Kemudian daripada call hancuran tu ocean dia pakai plastic, membentuk a benang. form of polyester yarn. Kau bakar sampai Adidas halu uses tu dia ocean buat bentuk plastic benang. to form the upper parts of tu shoes dia and pakai clothing bina. like jerseys. Each Ah, item botol in the plastik Parley harga collection £20 is biji, made from at dia least jual esok ni harga 75% RM1,000 sepasang. intercepted marine trash. And they still meet the same performance and Oh, comfort Adidas Parley standards ni. of Adidas's other shoes. Recycled polyester 90%, uses less water and 80%. fewer chemicals and Bahan helps buatan prevent JC plastic dengan pollution. kasut ni adalah Adidas' daripada goal is to plastik. replace all virgin buangan di polyester laut. with recycled polyester Ya, by daripada plastik buangan di laut 2024. boleh jadikan Currently, more than 40% of Adidas apparel uses pakaian yang recycled berharga polyester. ratusan hingga You may ribuan. have seen Adidas recycled sportswear without even noticing it. Clothing made with ocean plastic has been used in college football, baseball, the NHL, the Australian Open, and more. But this doesn't eliminate plastic pollution entirely. Washing polyester clothing can create microfibers, which may end up in Basuh the guna mesin ocean. pun tak rosak sebab Adidas ada suggests that microfiber. customers wash their clothes less often, use Dan cold basuh pun water, tak and lama. fully fill the machine each Boleh basuh time. guna sejuk But this is kan. just the first step. Adidas is also developing a 100% recyclable shoe called the Futurecraft Loop. The shoe is made to be remade because it can be returned and Ini bahan broken down to pemakin create a untuk brand new membentuk pair. benang Futurecraft plastik. Loop is expected to be available in 2021. With the help of Parley for the Oceans, Adidas Masuk is ke using Melawar. readily available Ini hanya material botol to plastik yang manufacture new dibuang sahaja products, kan. which is a big step towards a sustainable Okay, future. itu salah satu contoh inisiatif satu syarikat Parley bekerjasama dengan Adidas untuk membina produk daripada plastik buangan di laut. Okay, so sebagai inisiatif untuk mengurangkan sisa-sisa plastik yang ada di laut. Saya ingat itu saja perbincangan kita hari ini. Okay. Kita berhenti untuk hari ini setakat tu. Harap kamu boleh faham lagi iaitu apa itu jejak karbon yang kita bincang tahun lepas, dan tahun ni kita tambah dengan tapak tangan karbon ataupun carbon handprint, yang mana kalau jejak karbon kita membuat aktiviti yang membebaskan karbon dioksida, dan jejak tapak tangan karbon adalah kita mengurangkan penyingkiran karbon dioksida ke udara. Okey, dan kita buat satu produk untuk menyelamatkan alam sekitar kita. So untuk hari ini, jumpa lagi pada minggu depan, besok untuk kelas yang seterusnya insya-Allah. Baik, kita berhenti sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.